Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur adik dapat kita bertemu lagi di dalam PDPC Ustaz Mi, dan insya-Allah pada kali ini Ustaz Mi nak bersama adik-adik lagi untuk sama-sama kita belajar berkaitan dengan pendidikan Islam menengah KSSM tingkatan 3. Sebelum kita nak belajar, jom Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik satu video dan sama-sama kita teka apakah tajuk yang kita akan pelajari pada kali ini. Jom, Zas. يا أخي عبد الرحمن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بيني وبينك، وإن حقك علي أن أقاسمك ما أملك، فأنت أخي ولك علي ما للأخ على أخيه. بورك لك وبارك الله فيك يا أخي سعد. أعلم يا أخي عبد الرحمن أنني من أثرياء المدينة، ولي دور ونخيل وبساتين. أما المال فلك شطر، أما الدور والنخيل والبساتين فلك نصفها. أما من النساء فاختر واحدة لأزوجها لك. إنما أنا رجل تاجر، فدلني على السوق وتكون قد كفيتك. Alhamdulillah adik-adik. Macam mana dah tengok tadi video tadi? Alhamdulillah, setelah adik-adik tengok, adik-adik rasa apakah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Apakah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Pandai. Terus boleh jawab kan? Abdul Rahman bin Auf. Okey, Abdul Rahman bin Auf, seorang tokoh dalam Islam yang mempunyai satu kehebatan, iaitu sangat pandai berniaga. Itu antara kelebihan Abdul Rahman bin Auf. Video tadi menunjukkan bahawa bagaimana Abdul Rahman bin Auf dia berhijrah, kemudian dia pergi ke Madinah, dia berhijrah, kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' ni juga seorang peniaga dan merupakan orang yang kaya raya di Madinah. Setelah ditawarkan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi' ini beberapa harta untuk untuk Abdul Rahman bin Auf memulakan perniagaannya, tetapi Abdul Rahman bin Auf kata, aku tak nak semua tu, bagi tahu aku kat mana pasar dan aku nak mulakan perniagaan. Allahu Akbar. Menunjukkan apa adik-adik? Menunjukkan Abdul Rahman bin Auf merupakan seorang saudagar, seorang tokoh korporat, seorang peniaga hebat yang tidak mengambil kesempatan daripada ihsan orang lain. Jadi adik-adik, hari ini tajuk kita ialah Abdul Rahman bin Auf. Jom kita telusuri tajuk ini. Sebelum tu adik-adik tengok dulu di dalam buku teks, cari buku teks adik-adik, pegang supaya kita dapat rujuk buku teks tersebut dan sama-sama kita dapat belajar hari ini. Jangan lupa baca doa. Zas. Kita hari ini belajar bidang sirah, pelajaran 22, tajuk tokoh sahabat Abdul Rahman bin Auf, muka surat 181. Okey, macam biasa adik-adik, sebelum kita nak memulakan pembelajaran kita tengok dulu objektif pembelajaran, apa yang adik-adik perlu dapat ataupun apakah yang perlu adik-adik kuasai sepanjang pembelajaran bersama Ustaz Mi kali ini. Okey, yang pertama, riwayat hidup Abdul Rahman bin Auf. Ini adik-adik kena kuasai. Yang kedua, bukti ketokohan Abdul Rahman bin Auf. Yang kedua. Yang ketiga, iktibar ketokohan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Okey, macam biasa bila bersama dengan Ustaz Mi, last kali 4 menjawab latihan pengukuhan. Macam biasa Ustaz Mi akan bimbing adik-adik untuk jawab satu soalan kebat agar kita terbiasa dengan kebat, praktis kebat kan. Okey, kemudian kita akan jawab 20 soalan kuis di bahagian deskripsi. Ustaz Mi dah buat dah soalan untuk adik-adik, dan adik-adik boleh tekan je dekat bawah ni link dia, jawab 20 soalan insya-Allah, supaya adik-adik dapat mengukuhkan lagi kefahaman adik-adik. Baik adik-adik, kita tak nak buang masa, kita tengok riwayat hidup Abdul Rahman bin Auf.
Okey, yang pertama namanya ialah Abdul Rahman bin Auf. Kunyah. Tadi Ustaz ni dah bagi tahu kan. Sebelum ni kan, kunyah ni apa? Kunyah ni panggilan di samping gelaran kepada seseorang. Lalu di awal permulaan gelaran itu diletakkan abu bagi lelaki dan diletakkan ummu bagi perempuan. Jadi gelaran bagi Abdul Rahman bin Auf ni Muhammad, tapi dia lelaki, lalu diletakkan di permulaan gelaran tersebut abu, maka jadilah Abu Muhammad. Itulah kunyah. Faham? Pandai. Okey, nama ibu Asy-Syifa binti Auf bin Abdul bin Al-Harith. Okey, di keturunan Bani Zuhrah bin Kilab daripada golongan Muhajirin. Dan wafat dia, wafat Abdul Rahman bin Auf ni di Madinah pada tahun ke-32 Hijrah, pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, dan beliau wafat ketika berusia 72 tahun. Panjang umur ni. Sebab sebelum ni semua awal-awal banyak yang umur 60 tahun, 63 tahun kan, macam Bilal bin Rabah 63 tahun kan. Baik. Khalid Al-Walid berapa tahun? Khalid Al-Walid 60 tahun. Ni kira lama lah. Abdul Rahman bin Auf 72 tahun. Dikebumikan di Al-Baqi', tanah perkuburan Al-Baqi'. Okey, inilah yang perlu adik-adik ingat. Sebab yang ni selalu masuk dalam exam, terutamanya pilihan jawapan A, B, C, D. Baik, terus bukti ketokohan Abdul Rahman bin Auf ada 3. Yang pertama, berusaha dengan kemahiran dan modal yang ada tanpa mengambil kesempatan daripada ihsan orang lain. Ni yang Ustaz ni tunjuk pada permulaan video tadi. Bila Ar-Rabi', Sa'ad bin Ar-Rabi' ni dia tawarkan, sebab bila kan Abdul Rahman bin Auf ni dia hijrah, dia dipanggil Muhajirin. Muhajirin bila sampai ke Madinah dia dipersaudarakan. Jadi kenalah Abdul Rahman bin Auf seorang peniaga, kena pula dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' orang kaya juga. Jadi bila kena, orang Muhajirin dan Ansar bila dipersaudarakan ni macam saudara sungguh. Macam apa saja yang ada kamu punya, aku ada apa kamu punya. Jadi ditawarlah Sa'ad bin Ar-Rabi' ni harta dia. Tapi apa kata Abdul Rahman bin Auf, aku tak nak semua tu. Aku akan buat, bagi tahu aku pasar kat mana je. Dengan modal yang apa yang aku ada ni, aku akan mulakan perniagaan. Nampak tak Abdul Rahman bin Auf? Kita kena tiru perangai ni. Okey. Baik, yang kedua, keuntungan yang diperolehi dikongsi dengan orang lain. Boleh dikatakan tak ada orang di Madinah tu yang tak pernah rasa duit daripada Abdul Rahman bin Auf. Ini yang dikatakan oleh sejarah. Maknanya Abdul Rahman bin Auf ni dia memang ada keuntungan, dia bagi ke orang. Ada keuntungan, dia bagi ke orang. Begitu. Allahu Akbar. Yang ketiga, hartawan yang bersikap zuhud dan tawaduk. Inilah sikap yang perlu ada bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan dia kehebatan, kecerdikan, kebijaksanaan dalam perniagaan. Baik. Kemudian kita tengok adik-adik, seterusnya ialah iktibar. Iktibar daripada ketokohan Abdul Rahman bin Auf sebagai ahli korporat Islam yang hebat. Ada 3. Yang pertama, iktibar dia, kita hendaklah berniaga dengan jujur. Ini tadi kan, iktibar macam biasa ada PIH, kita hendaklah, itu P pendahuluan. Isi dia, berniaga dengan jujur dan amanah. Sambung dia, nak sambung kepada orang yang guna suka, kita guna A, agar, S-U-K-A. Ingat lagi kaedah tu, Ustaz ni ajar dalam video-video Ustaz ni sebelum ni. Jadi kita gunakan A untuk agar. Huraian dia apa? Rezeki diberkati Allah. Okey, yang kedua, pendahuluan kita hendaklah. Pendahuluan kita hendaklah. Isi dia, mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan wakaf. Guna suka. S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Kat sini dia guna apa? Ia pandai. Dia gunakan U untuk, ni ayat sambung dia, untuk merangsang perkembangan ekonomi Islam. Ni huraian. Yang ketiga, kita hendaklah, pendahuluan, isi berusaha untuk menjadi pemilik perniagaan dan pengeluar produk. Itu kita guna ayat sambung apa? Selepas isi nak sambung dengan huraian. Guna apa?
ia pandai. K, dah pandai lah tu, dah pandai guna teknik ni. K apa untuk apa? Kerana. S-U-K-A, kita ambil K. Kerana, huraian lengkap, huraian dia apa? Kerana usaha ini ialah jihad ekonomi. Alhamdulillah. Jadi adik-adik dapat faham lah kan macam mana nak jawab soalan bila ditanya kita tentang iktibar. Alhamdulillah, syukur. Baik adik-adik, seterusnya adik-adik, ini info tambahan. Untuk adik-adik boleh masukkan semua contoh-contoh ni jika ada soalan kebat yang bertanya. Baik, ni fakta ni. Okey, yang keempat, contoh sifat dermawan Abdul Rahman bin Auf. Okey, yang pertama sifat dermawan dia, menjual tanahnya dengan harga 40,000 dinar. Allah, 40,000 dinar. Dan hasil jualan dia agihkan kepada orang miskin daripada kalangan Bani Zuhrah, golongan muhajirin dan ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Allahu Akbar. Jadi inilah hebatnya Abdul Rahman bin Auf. Dia tak heran 40,000 dinar tu dia bagi ke orang. Kita ada duit yang banyak-banyak tu kita bagi ke orang? Tak ada kan? Kita belum sampai tahap ni. Tahap orang kata apa, kedermawanan. Tapi kita berusaha ke arah tu. Bila tabung masjid tu datang, bagilah, tak banyak pun RM1 begitu. Yang kedua, 1/3 penduduk Madinah diberi pinjaman. Allahu Akbar. Dan 1/3 yang lain dilunaskan hutang olehnya. Maknanya 2/3 ni dapat. Tu yang dikatakan Abdul Rahman bin Auf ni, dia punya duit semua orang rasa. 1/3 beri pinjaman, 1/3 dilunaskan hutang. Banyak tu. Maknanya 2/3 penduduk Madinah dapat manfaat daripada Abdul Rahman bin Auf. Yang ketiga, pernah membebaskan 30 hamba dalam sehari. Allah, satu hamba ni pun dah berapa banyak duit tu. Sangat dermawan. Okey, yang keempat, mewasiatkan wang sebanyak 400 dinar kepada 100 orang tentera Badar yang masih hidup. Ini di antara sifat kedermawanan Abdul Rahman bin Auf. Alhamdulillah, habislah tajuk kita. Dan sekarang Ustaz Mi nak bawa adik-adik kepada soalan kebat. Soalan kebat ni adik-adik, mari kita baca sama-sama ya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf telah banyak mendermakan harta untuk perjuangan Rasulullah SAW dalam mengembangkan dakwah Islam. Berdasarkan penyataan ini, bagaimanakah? Lagi sekali soalan bagaimanakah. Jadi dia minta cara, bagaimanakah anda dapat mencontohi sikap pemurah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dalam kehidupan? Contoh jawapan, saya akan. Okey. Kalau kita tengok sebelum ni, Bilal bin Rabah juga, saya akan bersabar dalam dakwah kan. Kita nak contoh Bilal, sabar dalam dakwah. Nak contoh Abdul Rahman bin Auf, saya akan memberi bantuan. Ini Abdul Rahman bin Auf. Sebab dia ada, Allah Ta'ala bagi dia satu kurniaan, iaitu pandai dalam meniaga dan harta banyak. Jadi apa dia boleh buat untuk Islam? Saya akan memberi bantuan sama ada dalam bentuk harta atau tenaga kepada orang yang memerlukan. Ini adalah isi hebat, isi huraian lengkap, kesimpulan. Dan itu 4 ni mesti ada, bawa adik-adik dapat 4 markah. Jadi macam biasa adik-adik, bila nak sambung je, kita guna kaedah suka. S-U-K-A. S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Alhamdulillah. Jadi kat sini Ustaz Mi ambil S, iaitu supaya. Kembangkan lagi idea tu untuk dapatkan huraian, supaya dapat mengurangkan kesusahan. Inilah yang penting untuk teknik-teknik ni. Supaya bila kita tahu teknik ni, dapatlah pemeriksa tahu yang atas ni isi, lepas habis ayat sambung ni, inilah huraian. Senanglah dia dapat markah. Kemudian nak sambung huraian lengkap, apa pula ayat sambung dia? 3, kesannya, akibatnya, contohnya. Adik-adik pilih. Itu adik-adik nak mudah, macam Ustaz Mi rasa boleh bagi huraian lengkap dengan kesannya, Ustaz Mi datangkan kesannya. Apa kesannya? Kesannya, ramai manusia akan tertarik dengan ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang dan bantu-membantu antara satu sama lain tanpa mengira pangkat dan darjat. Ini huraian lengkap. Baiklah sekali adik-adik, untuk dapat markah yang keempat, kesimpulannya. Ini jangan ubah. Kesimpulannya dia ada PIH, iaitu pendahuluan, isi, huraian. Jadi adik-adik ingatlah, kesimpulannya kita hendaklah, ini pendahuluan. Jangan ubah bila-bila pun kesimpulan macam ni.
Okey, kesimpulannya kita hendaklah apa? Baru masuk isi. P dah selesai, kesimpulannya kita hendaklah nak masuk isi. I, apa dia? Sanggup berkorban demi agama Islam. Macam biasa nak pergi ke huraian, kena ada ayat sambung. Ayat sambung je biasa dalam kepala terus tangkap, suka, pilih. S ke supaya, U ke untuk, K untuk kerana, A untuk agar. Jadi kat sini Ustaz Mi ambil ayat sambungnya supaya. Sambunglah lepas tu apa? Supaya tamadun Islam semakin menyinar. Cantik. Selesailah kita punya soalan keempat. Sempurnalah markahnya 4 markah. Alhamdulillah adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik dapat buat dalam peperiksaan yang bakal adik-adik temui nanti. Baik, latihan pengukuhan adik-adik. Adik-adik ada di bawah ni, tolonglah jawab. Di deskripsi di bawah ni ada soalan Google Form quiz 20 soalan berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Adik-adik jawab, adik-adik boleh view score, adik-adik boleh tengok mana yang salah, dan adik-adik boleh kukuhkan lagi. Buat berkali-kali supaya adik-adik dapat kuasai subjek ataupun tajuk kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik, tahniah semua. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi dan jangan lupa share adik-adik supaya pahala mengalir untuk adik-adik dan untuk Ustaz Mi juga. Sama-sama kita dapat manfaat daripada ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan semoga kita dapat terus bersilaturahim. Dengan subscribe, adik-adik dapat lagi tengok video Ustaz Mi yang akan datang dan kita dapat belajar lagi. Alhamdulillah, syukur adik-adik. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.